Ya, nama saya Dr. Deviko. Saya berasal dari Pulau Pinang. Ya, dan saya memang mengalu-alukan kehadiran semua pada hari ini untuk saya berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan mengenai penyakit jantung dan juga cara merawat secara pembedahan. Dan saya memang hari ini akan berkongsi mengenai pembedahan jantung berdenyut, ya, dan di mana dalam waktu ini saya berharap saya dapat memberikan sedikit petunjuk mengenai cara-cara yang kita lakukan pembedahan jantung dan juga cara-cara untuk memilih jenis pembedahan yang akan mengurangkan kemudaratan yang lebih boleh ditangani. Mudah-mudahan dapat hasil yang lebih baik. Doktor boleh cakap sedikit kuat sikit. Ya. Okay, pada masa sekarang doktor akan berkongsi pada PowerPoint presentation ini. Lepas tu kami akan mengambil soalan. So jika anda mempunyai beberapa soalan, anda pun boleh bertanya. Pada mulanya kami akan bermula dengan bertanyakan doktor, apakah itu penyakit jantung dan apakah dimaksudkan dengan serangan jantung? Kalau kita lihat dari segi jantung, ya, jantung kita ada beberapa bahagian. Ya. Kalau kita lihat secara umum, ya, pembedahan jantung secara umum memang merupakan satu jenis penyakit yang melibatkan organ jantung. Kalau contohnya yang melibatkan injap, maka itulah masalah penyakit jantung injap. Kalau dari segi melibatkan masalah di saluran darah coronary, maka dikenali sebagai pembedahan jantung ataupun masalah penyakit coronary. So dari segi penyakit jantung yang lebih kerap yang kita ketemui di kalangan dewasa, maka penyakit jantung coronary lah yang paling kita ketemui. Nah, ini adalah jenis penyakit yang bukan dilahirkan dengan demikian, tetapi timbul berikutan daripada faktor-faktor risiko yang tidak terkawal, seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, merokok, dan juga ada sejarah keluarga yang mempunyai masalah penyakit ini. So dari segi itu memang kalau boleh kita nak elak dari kena penyakit ini, tapi kalau tidak maka kita mesti dirawat dengan awal. Dan dalam bentuk itu, segi itu ada beberapa jenis ataupun pendekatan yang kita gunakan untuk merawat penyakit ini. Doktor tadi berkata tentang penyakit jantung, tapi sebenarnya apakah serangan jantung? Serangan jantung pula berlaku apabila saluran darah koroner itu tersumbat 100%. Kerana itu menyebabkan darah tidak dapat mengalir kepada bahagian yang terlibat. Misalnya yang kita dapat gunakan adalah mana kita sepertinya kita diikatkan jari kita dengan satu keping getah. Kalau kita ikat dengan tidak begitu kuat, maka kita mulai merasa sakit, ya, kerana aliran darah terganggu. Itu kita diibaratkan dalam masalah di jantung sebagai angina, angina pectoris. Maksudnya sakit yang dirasai di bahagian dada kerana jantung tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Tapi kalau kita kuatkan ikatan kita atas jari, hinggakan tidak ada sebarang aliran darah ke hujung jari, maka bahagian jari itu akan jadi hitam. Bermaksud sel dalam bahagian itu mati, ya. Itu juga kalau berlaku di dalam saluran darah jantung di mana 100% tersumbat, maka bahagian yang sepatutnya menerima darah daripada bahagian saluran darah itu tidak akan mendapat darah. Dan akibatnya bahagian itu akan mati. Seperti itu juga di jari juga jadi hitam. Itulah yang dikenali sebagai serangan jantung ataupun heart attack. Begitulah ceritanya tentang serangan jantung. Sebelum kami bersambung lagi, saya ingin mengingatkan semua rakan penonton untuk like dan share video ini. Terdapat beberapa orang yang boleh memenang salah satu consultation dengan doktor. Dan apabila anda like dan share secara awam, please share secara public, anda boleh dapat kepeluang untuk menang satu consultation dengan doktor secara percuma. Okey, dengan itu kami akan sambung kepada soalan seterusnya, iaitu bolehkah doktor berkongsi tentang pelbagai cara untuk merawat penyakit jantung? Dari segi rawatan, kita dapat bahagikan pendekatan itu pada dua, iaitu satu menerusi ubat medical atau kedua menerusi pembedahan. Ya. Kalau kita lihat dari segi ubat, ya, itu makna kita merawat apakah faktor-faktor risikonya. Contohnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, atau terus berhenti merokok. Itu adalah apa yang kita panggil sebagai kita nak modifikasikan faktor risiko. Dan kalau masanya kita tahu bahawa sumbatan itu signifikan, di mana signifikan dikatakan lebih pada
50% untuk sarur darah utama atau lebih pada 70% di bahagian sarur darah yang tidak begitu besar. Maka kita boleh rawat dengan menggunakan ubat, di mana kita gunakan ubat untuk mengencerkan darah, untuk cairkan darah, supaya darah tidak beku dalam sarur darah yang tersumbat itu. Kedua, kita juga akan perlahankan denyutan jantung supaya mengurangkan keperluan oksigen. Dalam masa yang sama, kita juga ada ubat untuk membesarkan sedikit sarur darah itu supaya bahagian ataupun peratus sumbatan itu dapat dikurangkan. Tetapi kalau misalnya tidak dapat kita betulkan simptomnya ataupun gejalanya, maka kita kalau dapat sumbatan yang lebih pada 70%, maka kita akan gunakan balun. Ya, balun itu adalah satu jenis kateter yang kita masukkan ke dalam sarur darah tersebut. Dan seterusnya kita mengembangkan bahagian kateter itu yang dikatakan balun untuk menepis sumbatan itu supaya dia tertolak ke tepi dan kita dapat membenarkan darah mengalir mengikut sarur darah yang telah dibesarkan. Dan selepas dibalunkan, biasanya kita letakkan satu stand, satu jenis macam net lah, ataupun dipanggil sebagai jaringan dalam bentuk bulat itu, supaya dia dapat menahan dan bahagian itu tidak berulang dari segi sumbatan. Tetapi kalau cumanya dikatakan kalau 3 sarur darah ataupun 2 ataupun lebih, 3 sarur darah. Kita ada 3 sarur darah jantung dalam jantung itu tersumbat. Maka kita melakukan pembedahan yang dikenali sebagai bypass ataupun pitasan coronary. Di mana kita ambil sarur darah dari tempat lain, dari bahagian rongga dada ataupun di bahagian kaki untuk memintas bahagian yang tersumbat. Kalau kita nak lihat supaya lebih mudah difahami, kita gunakan misalan di mana kalau jalan raya, contohnya kita kerja ataupun terdapat trafik yang terlalu banyak hingga kita rasa ada jam. Kalau cuma jam tu tak serius, maka kita gunakan polis supaya untuk mengarahkan aliran trafik. Itu seolah-olah dimakan ubat. Tapi kalau kadang-kadang kalau bilangan kenderaan telah terlalu banyak, kadang-kadang kalau segi traffic polis tu tidak boleh mengawal dengan baik. Maka kalau boleh kita membelebarkan jalan. Kita lebarkan sebelah kiri kanannya supaya jalan lebih lebar. Dan itu adalah seolah-olah kita menggunakan balun untuk menolak ke tepi bahagian yang tersumbat itu. Tetapi kalau misalnya jalan itu sudah dilebarkan, bilangan trafik, bilangan kenderaan juga bertambah dan tidak lagi boleh kita berdaya untuk memperlebarkan jalan, maka kita buatkan jabatan layang untuk memintas ataupun bypass supaya kita memintas bahagian yang tersumbat. Itu adalah ibaratnya dan menggunakan trafik sebagai misalan supaya kita faham bahawa dalam rawatan untuk penyakit jantung coronary, kita boleh menggunakan ubat, kita boleh menggunakan balun dengan stand dan akhirnya kita boleh melakukan bypass ataupun pitasan coronary. Dr. Khoo merupakan pakar bedah jantung kurang invasif. Dengan itu, kami boleh bertanya kepada doktor, apakah pembezaan antara pembedahan bypass jantung kurang invasif dengan bypass jantung yang konvensional? Untuk memahami konsep ini, kita harus sedar bahawa jantung itu adalah satu organ yang terus bergerak. Maksudnya kalau jantung kita berhenti, maka kita tidak berupaya untuk terus hidup. So, dari segi itu, memang secara konvensionnya dari permulaan pembedahan jantung sejak tahun 60-an, memang kita telah waktu itu terpaksa memberhentikan jantung. Di mana kita gunakan pompa untuk mengambil alih aliran darah dan dengan seterusnya memberhentikan jantung. Kerana kalau kita lakukan jahitan atas target ataupun sasaran yang terus bergerak, maka itu memerlukan satu kemahiran yang pada waktu itu tidak ada. Dan itulah caranya kita lakukan pembedahan konvensional dari 60-an sampai sekarang pun. Tetapi untuk melakukan itu, kita memerlukan potongan yang panjang, satu. Dan dengan adanya luka yang besar, menggunakan alat pompa jantung, berhentikan jantung, memang kadar komplikasinya lebih tinggi. Dan biasanya komplikasi yang kita pandang dari segi ini adalah risiko kena stroke, risiko kegagalan buah pinggang. Dan kalau telah melakukan pembedahan sebegitu besar, maka tempoh pemulihan pasti lebih panjang. Dan itulah dikatakan pembedahan secara konvensional. Tetapi dengan itulah gambarnya menunjukkan bahawa inilah mesin paru-paru jantung yang kita gunakan untuk bypass, untuk mengambil alih tugas jantung supaya waktu kita berhentikan jantung, aliran darah masih boleh diteruskan. Tetapi dari segi pembedahan kurang invasif, itu sebenarnya berlaku akibat daripada pemodernan
cara kita melakukan pembedahan. Dengan adanya teknologi moden, dengan adanya pendedahan kepada cara pembedahan baru, kita dapat elakkan menggunakan alat pompa tadi yang dikenal sebagai pump ya, cardiopulmonary bypass machine itu, dan kita terus biarkan jantung terus berdenyut. Dengan itu kita tidak berhentikan jantung. Dan kalau kita tak berhentikan jantung, pasti kecederaan ke atas jantung dapat dikurangkan. Masa yang sama, kita juga dapat menggunakan alat-alat endoskopi yang lain untuk menggunakan saiz luka. Bukan saja kerana dalam pembedahan jantung, kita juga mengambil salur darah dari bahagian kaki contohnya. Dan kalau kita paksa secara konvensional untuk menggunakan salur darah, kita potong sepanjang kaki. Mungkin kadang sampai 2-3 kaki ya. Dan kalau kita gunakan cara moden ini, dengan kita gunakan endoskopi, kita cuma perlukan saiz luka sepanjang 1 inci. Dan kita dapat keluarkan salur darah yang sama. Dan ada kalanya kalau boleh kita elakkan membedah di bahagian tengah. Ya, di mana biasanya kita potong di bahagian tengah. Ini gambar menunjukkan kalau cara bahagian kiri, cara konvensional di mana salur darahnya dikeluarkan dari bahagian kaki belah kiri dan kita potong sepanjang bahagian kaki itu untuk mengeluarkan salur darah yang akan digunakan sebagai bypass. Tapi mujurlah dengan adanya alat endoskopi, kita cuma buat luka sepanjang 1 inci dan diteruskan masukkan teropong untuk keluarkan salur darah yang sama. Dan dengan itu dapat luka yang lebih kecil. Mengapa panjang lukanya penting? Ya? Bukan dari segi kosmetik sahaja, tetapi juga kerana kalau kita lakukan pembedahan di mana lukanya kecil, ya, maka peluang untuk infeksi kurang. Kalau kita lihat balik kembali gambar tadi, ya, cuba bayangkan, kalau berlakunya infeksi ya, ataupun jangkitan kuman di sepanjang luka yang sebelah kiri itu, maka bila sembuhnya, tengok bahagian bawah gambar itu, memang parutnya memang terus panjang dan memang hodoh lah. Itu khasnya berlaku pada mereka yang mempunyai masalah kencing manis. Tapi yang luka yang kecil, maka keberangkalannya untuk dapat infeksi dapat dikurangkan. Kalau kita kembali ke gambar sebelumnya, kita dapat juga lihat bahawa pembedahan kurang invasif ya, menunjukkan bahawa kadang-kadang kita dapat mengelakkan potong tulang tengah. Tapi ini tidak sesuai untuk semua kes. Kadang-kadang kita boleh potong menerusi bahagian tepi. Ya. Tapi pentingnya pendek kata dikatakan bahawa pembedahan kurang invasif ini pasti akan dapat hasil yang sama dengan bypass konvensional. Itu satu kepastian yang kita mesti jaminkan. Kalau tidak, cara pembedahan ini tidak ada faedahnya. So kalau nak gunakan misalan hidup ya untuk faham apakah pembedahan konvensional, apakah pembedahan invasif, kita dapat menggunakan contoh kemalangan jalan raya. Sebenarnya pembedahan itu adalah satu kecederaan. Seperti mana juga kita cedera kalau berlaku kemalangan. Kalau kita dilanggar lori, itulah pembedahan konvensional. Teruk cedera. Kalau kita dilanggar motosikal, itulah pembedahan kurang invasif. Di mana kecederaannya kurang. Dari segi itu pasti kita sembuh lebih cepat. Itulah faedah dan juga tujuan kita menjalankan pembedahan kurang invasif. Terima kasih doktor. Memang agak menarik juga dapat mendengar mengenai perbezaan antara pembedahan secara konvensional dengan pembedahan kurang invasif. Dengan itu, kami akan bertanya pula, siapakah yang perlu mengharungi pembedahan jantung dan bolehkah doktor berkongsi sedikit tentang pesakit yang telah pun mengambil pembedahan kurang invasif? Ya, saya rasa sebelum kita mengatakan siapakah yang perlu melakukan pembedahan, saya nak teruskan dengan tadi menunjukkan apakah hasil ya. Kita nak tengok rupanya. Biasanya kalau kita jalani pembedahan secara konvensional ya, biasanya waktu itu kita tahu bahawa kecederaan yang besar. Dan esok hari nampak mereka memang terlantar di katil lah. Memang sebab letih, berlakunya kecederaan besar. Tapi kalau kita lihat cara kurang invasif, tengok pesakit yang saya tunjukkan gambar di sini, mereka berupaya untuk baca surat khabar. Itu pun hari yang pertama. Ataupun tengok gambar yang keluarnya, kita lihat bahawa mereka juga bernafsu untuk makan dengan penuh sarapan penuhnya keesokan hari. Itu jarang kita ketemui kalau mereka jalani pembedahan konvensional. Ya. Ataupun selanjutnya kita lihat orang tua, umur 73 tahun. Juga dengan senyum lebar, habis makan sarapan yang diberikan di hospital. Memang kita tahu makanan di hospital tidak sedap. Tapi dia masih mempunyai nafsu untuk habiskan makanannya. Ataupun selanjutnya gambar menunjukkan bahawa orang yang lebih tua, 78 tahun, hari pertama juga segar.
Dan selanjutnya menunjukkan orang yang lebih tua 92 tahun pada hari yang ketiga juga boleh baca surat khabar. Dan orang yang 77 tahun hari ketiga juga boleh jalan. Itu menunjukkan bahawa kecederaan ke atas mereka tidak begitu besar. Dan biasanya kalau semuanya lancar, kadang-kadang hari keempat dah boleh balik rumah. Dengan luka juga dan lebih kecil dan sedar. So itulah sebenarnya kita tujuan melakukan pembedahan kurang invasif. Dan supaya mereka sembuh cepat dan juga akhirnya dalam sebulan dah sudah boleh berdikari. Ya. Tapi sebelum kita sampai ke tahap pembedahan, kita nak faham siapakah yang memerlukan pembedahan. Kalau kita lihat tadi mengatakan bahawa kalau salur darahnya sumbatannya cuma satu salur darah dan dia sumbatannya tidak serius dalam lingkungan 50% ataupun sampai ke 70%. Kadang-kadang kita rawat dengan ubat saja. Tapi kalau contohnya salur darah yang tersumbat itu adalah salur darah genting, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil left main stem, ya, itu di bahagian pangkalnya. Maka dalam situasi itu walaupun salur darah yang tersumbat cuma satu, tapi kerana dia itu adalah salur darah besar dan utama, dalam situasi itu kadang-kadang kita juga melakukan pembedahan. Tapi secara amnya kita cuba melakukan pembedahan dalam situasi di mana kita tidak berupaya untuk membuka salur darah menggunakan balun ataupun stent. Dan dalam situasi itu biasanya dalam situasi di mana 3 salur darah terdapat sumbatan, bukan di tempat-tempat yang kecil, tapi mungkin di satu bahagian besar salur darah tersebut. Maka dalam situasi itu kita sedar dan tahu bahawa dalam kes pembedahan jantung, hasilnya akan lebih bertahan kalau banding dengan menggunakan balun. Itulah biasanya kita memilih untuk mereka yang menjalani pembedahan. Kalau dipilih antara pembedahan dan juga rawatan dengan ubatan ataupun menggunakan balun. Terima kasih doktor. So sebelum itu saya ingin mengingatkan para penonton untuk like dan share video ini untuk berhak memenangi satu konsultasi percuma dengan Dr. David Khoo. Selepas itu doktor, soalan seterusnya ialah apakah persiapan yang perlu dilakukan untuk pesakit sebelum pembedahan? Saya rasa dari segi itu kita mesti sedar bahawa pembedahan adalah pembedahan jantung itu adalah satu pembedahan besar. Sebenarnya dalam sebarang pembedahan pun kita perlukan sesuatu persediaan, ya. Dan walaupun kita melakukan dengan pembedahan kurang invasif dengan segala kebaikannya, pemulihan lebih cepat, kurang pendarahan dan sebagainya, ia masih satu pembedahan besar. Dari segi itu kita mesti bersedia diri dari segi pendidikan, dari segi mentalnya dan segi fiziknya. Segi mental kita mesti faham bahawa pembedahannya dan juga tujuannya. Sebab itulah dalam Facebook Live sedemikian, saya berharap saya dapat berkongsi pengalaman, pengetahuan supaya semua yang hari ini juga bersama kita hari ini dapat mempunyai pengetahuan yang mencukupi. Bukan kerana saya harapkan semua datang pembedahan, ya, tapi supaya dengan pengetahuan ini kita dapat sebarkan supaya tidak terlalu takut untuk menampilkan diri untuk mendapatkan pembedahan. So satu, persediaan mental. Dan kedua, kita juga mesti mempunyai persediaan fizikal kerana pembedahan ini besar. Dan antara persediaan fizikal adalah satu, kalau boleh, kita mesti berhentikan merokok. Ya, kita mesti berhenti merokok. Satu. Kedua, kita juga kalau boleh, kita mesti makan dengan lebih sempurna lah sebelum pembedahan. Kita nak elakkan makanan-makanan yang kita dulu makan sebelum pembedahan supaya kita cukup zatnya untuk sembuh kemudian. Dan biasanya kita sebagai pakar bedah juga beritahu pesakit supaya berhentilah dengan ubat-ubatan tradisional kerana itu kadang-kadang mengganggu pendarahan nanti. Dan juga yang lain biasanya kita melakukan persediaan adalah kita berhentikan ubat pengencer darah. Kerana ubat itu yang akan menyebabkan pendarahan berterusan kalau dilakukan pembedahan. Dan selainnya adalah persediaan biasa untuk sebarang pembedahan. Ya. Sebenarnya walaupun pembedahan jantung walaupun besar, dia telah banyak dilakukan. Pembedahan ini, jika saya katakan tadi, bukan baru, sudah dalam tahun 60-an. So, ia adalah satu pembedahan kerap kita lakukan dan biasanya dengan persediaan demikian, dengan mental strength, ya, kekuatan mental yang mencukupi, moga-mogalah pembedahan lancar nanti. Ya, itulah persediaan. Terima kasih doktor. Bagaimanakah kami boleh mengelakkan mengharungi pembedahan jantung ini? Sebenarnya kalau boleh kita elakkan dari dirinya mengidap penyakit jantung. Ya, tadi saya katakan
penyakit jantung adalah terdapat 3 faktor risiko utama. Yang pertama, kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, merokok dan sejarah keluarga. So kalau kita lihat dalam 5 faktor risiko ini, cuma satu yang kita tak dapat tukar, iaitu sejarah keluarga. Tapi yang lainnya kita dapat elak ataupun dikawal. Merokok itu satu perkara yang kita boleh elak ataupun diberhentikan. Dan kalau sebaiknya kalau kita cara pemakanan yang sihat, latihan ataupun senaman yang mencukupi, pengawalan berat badan yang optimum, biasanya penyakit macam kencing manis, darah tinggi dapat dielakkan. Kalau tidak, setidaknya kita biarkan bila datang pun datanglah bila usia kita lebih lanjut. Kerana kita tahu penyakit kencing manis dan darah tinggi juga adalah penyakit berkaitan genetik. Tapi kalau malang juga terdapatnya penyakit macam itu, maka haruslah kita melakukan kawalan dengan baik. Kalau dinasihatkan kurangkan berat badan, kita cubalah. Kalau dinasihatkan kurangkan garam dalam makanan, kita pasti mesti ikut. Kalau kita tahu dah kencing manis, maka janganlah kita makan makanan yang begitu manis. So dengan adanya langkah-langkah demikian, maka kita dapat mengurangkan risiko untuk mengidap penyakit jantung. Dan kalau tidak terdapat penyakit jantung, bukan sahaja kita elakkan pembedahan, tapi kita kurangkanlah dari segi kena pakai ubat, ataupun melakukan balun, ataupun pemasangan ring, ataupun scan. So sebenarnya dalam kita nak hidup dengan usia lebih panjang dan juga kualiti hidup yang lebih baik, yang sebaiknya kita elak dari mengidap penyakit. Dan khususnya dalam penyakit jantung. Dalam penyakit jantung kita tahu kalau kita kawal faktor risiko, maka kemungkinan untuk mengidapnya dapat dikurangkan dengan signifikan. Terima kasih, Doktor. Kini kami akan mengambil soalan daripada penonton. So, penonton jika ada mempunyai soalan, tolong tulis dalam komen dan Doktor boleh menjawab soalan tersebut. Sebelum itu, Doktor, adakah apa-apa yang perlu dipertimbangkan mengenai pembedahan jantung dan COVID-19? Dari segi COVID-19 ini, pandemik ini telah mengubah cara kita kendalikan pembedahan. Pertama, kita tahu bahawa penyakit COVID ini memang dia merebak dengan cepat. So kita harus dari segi itu kita harus melakukan saringan. Sekarang kita lakukan saringan untuk semua orang yang akan menjalani pembedahan, bukan saja pembedahan jantung. Dan itu untuk mengelakkan dari satu tim yang terlibat dalam pembedahan untuk mengidap penyakit itu dan terusnya merebak pada orang lain. Itu yang pertama. Kedua, kita juga sedar bahawa penyakit COVID ini adalah satu penyakit yang mendatangkan masalah di bahagian paru-paru. Dan kita tahu paru-paru kita juga mempunyai kaitan dengan jantung. So, kalau seseorang itu dalam situasi mengidap COVID dan kita biarkan dia demikian dan terus melakukan pembedahan jantung, maka ia meningkatkan risiko nyawa dan juga komplikasi yang mungkin timbul semasa pembedahan jantung. Kerana bila kita melakukan pembedahan jantung, kita memang mengganggu fungsi jantung dan juga paru-paru. Dan kalau terdapatnya kuman COVID, virus COVID di dalam bahagian itu, maka ia menimbulkan risiko mendapat complication. So dengan itu kita tahu bahawa dengan adanya COVID, kita kena lebih berhati-hati dari dua segi. Satu, pencegahan dari merebak. Kedua, kita mesti pastikan bahawa pesakit yang akan menjalani pembedahan besar mesti bebas dari virus COVID itu. Biasanya kita gunakan antara 4 hingga 6 minggu dari waktu terkena COVID sebelum kita melakukan pembedahan jantung. Itu adalah untuk menghilangkan ataupun mengurangkan risiko untuk mendapat komplikasi akibat daripada masalah COVID ini. Terdapat beberapa soalan dari penonton, Doktor. Dan salah satunya, is there any side effects after this surgery? Adakah apa-apa side effect lepas pembedahan ini? Okey, dari segi itu saya rasa kita faham bahawa tujuan utama melakukan pembedahan adalah untuk memulihkan aliran darah ke bahagian jantung yang dulunya terganggu kerana terdapat sumbatan dalam saraf darah. Ini dikatakan adalah untuk pembedahan jantung coronary, bypass. So tujuan utama untuk mengembalikan aliran darah ke sana. So dalam melakukan pembedahan ini, yang paling pentingnya kita mesti pastikan bahawa apakah bahagian jantung yang tidak mendapat darah itu masih hidup. Kalau contohnya bahagian itu telah dicederakan akibat sumbatan 100%, 100% yang saya katakan sebagai serangan jantung tadi, maka kadang-kadang bypass itu tidak mengembalikan bahagian itu untuk berfungsi semula. Dari segi itu, kalau jantung sudah lemah, maka ia kekal lemah.
So itu satu masalah. Sebab itu kalau kita nak melakukan pembedahan jantung, kita jangan tunggu sehingga terdapat serangan jantung baru nak mula lakukan sesuatu. Karena kalau demikian waktu itu kadang-kadang kita tidak dapat kembalikan fungsi bahagian itu. So itu adalah satu daripada yang ketara untuk mereka yang fungsi jantungnya tidak baik. Tapi kalau fungsi jantung mereka normal sebelum pembedahan, biasanya melainkan dari segi risiko infeksi lukanya, jangkitan kuman lukanya, mungkin dari segi risiko terkenanya angin akmal ataupun stroke, ya, ataupun risiko pada buah pinggang. Biasanya pembedahan ini mempunyai peratus kejayaan yang tinggi. Cara amnya saya rasa negara kita ni, Malaysia, kita sudah agak maju ya dalam menjalankan pembedahan ini, dan kita boleh dapatkan hasil ya, dengan risiko nyawa kurang pada 2%. Dan biasanya selamatlah dilakukan. Cuma yang kita nak harapkan adalah bahawa kita dapat sembuh dengan cepat. Ya, kita tidak akan terlantar di katil untuk minggu-minggu. Kita nak kembali ke hidup dengan cepat. Kita nak luka yang sembuh dengan baik, tidak perlukan rawatan susulan yang begitu panjang. Kita nak fungsi jantung yang tersedia seperti sebelum pembedahan, dan juga tidak terganggunya fungsi jantung ataupun otak. Itu yang kita harapkan. So secara amnya, saya rasa dari segi kemudaratan pembedahan tidak begitu besar kalau dijalankan dengan baik. Tapi macam mana pun bergantunglah pada usia seseorang, apakah pembedahan itu dijalankan secara kecemasan, dan apakah terdapatnya premorbid ataupun masalah kesihatan yang sebelum pembedahan yang kita tidak dapat tukar. Dan itulah yang kita akan gunakan untuk analisa dalam waktu kita berbincang untuk persediaan semasa pembedahan. Terima kasih, Doktor. Terdapat juga penonton yang bertanya, sebagai masyarakat negara luar, bolehkah mereka datang ke iHeal pada masa ini untuk membuat pembedahan jantung? Sebelum pandemik COVID ini, kita memang fokus banyak ke atas health tourism lah, ya. Wisata kesihatan. Ya, kita ramai juga pesakit dari rantau Indonesia dan juga negara lain yang datang ke Malaysia untuk mendapat rawatan, bukan saja dalam pembedahan jantung, tetapi juga dalam rawatan lain. Ya. Tetapi dengan adanya pandemik, maka terganggulah. Mereka tidak dapat keluar negara, tidak dapat datang ke Malaysia. Dan baru-baru ini menerusi MHTC, Malaysian Health Travel Council, mereka telah melakukan SOP-nya ya, supaya pesakit dari luar negara yang mau masuk ke sini, ke Malaysia untuk mendapat rawatan, maka mereka harus mengikuti SOP yang dikeluarkan. Antaranya mereka mesti datang dengan situasi di mana susu ataupun swab COVID itu adalah negatif 3 hari sebelum datang, ya, dan bila sampai mesti dibawa ke rumah sakit untuk tinggal secara isolasi, ya. Maksudnya kita tidak boleh keluar daripada bilik pesakit untuk 7 hari, ya, dan diulangi ujian saringan COVID, dan kalau negatif maka dari sana kita boleh terus melakukan pembedahan. So jawapannya ya, kita masih boleh, tetapi dengan amalan-amalan yang lebih ketat, ya, supaya kita dapat lindungi negara daripada datangnya ataupun masuknya jangkitan COVID dari negara lain. Terima kasih, Doktor. Jika terdapat sesiapa penonton yang ingin datang ke iHeal untuk membuat pembedahan jantung, sila komen di bawah video ini, dan mana-mana customer service boleh berhubung dengan penonton. Selain itu, terdapat juga soalan lain. After surgery heart operation, selepas pembedahan jantung, adakah pesakit boleh mendapat vaksin COVID? Nah, kalau kita lihat apakah ubat yang kita makan selepas pembedahan, ya, antara ubat yang biasanya kita berikan adalah ubat pencair darah, ya, dan juga kalau mereka ada kencing manis darah tinggi, maka kita teruskan. Dari segi itu kita tahu bahawa memang tidak ada kontraindikasi, ya, dari segi ubat yang dimakan. Pada masa yang sama, kalau kita melakukan pembedahan jantung, kita tidak mengganggu dari segi sistem keimunan seseorang. Maksudnya kita tidak mengganggu sistem lain, cuma kita nak improve, perbaiki aliran darah dalam jantung. So dari segi itu memang tidak ada halangan ataupun kontraindikasi kepada dapatnya vaksin COVID-19. Tetapi kalau contohnya kita melakukan pembedahan injap jantung, katup jantung itu, biasanya kalau kita masuk injap yang mechanical, maka seseorang itu harus makan ubat pencair darah yang lebih kuat, dipanggil warfarin. Kalau seseorang tengah makan ubat warfarin, ya, dan kalau kita nak cucuk intramuscular, dicucuk ke dalam otot untuk vaksin COVID-19, maka sebaiknya kita harus berhentikan beberapa hari dulu ubat itu dengan kawalan doktor.
Kerana kalau tidak, maka tempat yang tercucuk itu mungkin akan lebam berlebihan. Kerana ubat pengencairan darah itu menyebabkan darah tidak dapat beku kalau tersuntik kepada satu saraf darah halus. Tapi untuk mereka yang menjalani pembedahan pintasan ataupun bypass, tidak ada halangan untuk mereka menerima vaksin COVID-19. Terima kasih doktor. Sekarang juga mempunyai soalan iaitu apakah langkah utama yang perlu dilakukan sekiranya ahli keluarga tiba-tiba terkena serangan jantung? Nah, kalau kita katakan serangan jantung tadi, saya nak ingatkan bahawa dalam serangan jantung terdapat 100% sumbatan. Waktu itu tidak ada aliran darah ke bahagian jantung yang terlibat. So, biasanya kalau bahagian itu besar, maksudnya saraf darah yang tersumbat itu saraf darah utama. Waktu itu memang jantung akan gagal ya. Dan kalau dalam situasi yang paling serius, maka waktu itu jantung berhenti. Dalam situasi itu orang itu akan pingsan. Ya. Waktu itu memang kita harus selamatkan menggunakan CPR-nya. Tapi itu untuk mereka yang terlatih ya, di mana kita harus menggunakan cara artificial untuk meneruskan aliran darah. Khususnya ke bahagian otak. Kerana otak kita kalau dalam 4 minit tidak menerima darah, waktu itu otak sudah rosak kekalnya ya, secara selama-lamanya. Berkekalan, dan itu menyebabkan stroke ataupun lepas itu mungkin terus meninggal dunia. So dalam itu situasi yang paling teruk di mana saraf darah itu besar. Dan obviously dalam situasi itu biasanya dipanggil ambulans lah, tapi menunggu ambulans datang itu yang harus kita buat. Tapi dalam situasi kalau serangan jantung itu melibatkan saraf darah yang halus dan bahagian terlibat tidak besar, maka yang mungkin dirasai adalah sakit yang serius ya, sakit tertekan di bahagian tengah dada. Mungkin waktu itu akan peluh keringat dingin, sejuk. Maksud itu kita memang berpeluh teruk lah dengan situasi muntah. Waktu itu yang sebaiknya kita biarkan orang itu baring ya. Waktu itu kita memang dah panggil ambulans, menunggu ambulans datang. Itulah yang kita boleh lakukan. Tapi tak perlulah buat CPR kerana dia masih sedar. Ya, cuma waktu itu dia memang sesak nafasnya. Tekanan darah mungkin rendah, akibatnya dia akan rasa mual, nak muntah dan juga rasa sakit, nyeri di bahagian dada. Itu kalau dalam situasi yang tidak begitu serius. So bergantunglah situasinya, sama ada serangan jantung itu besar ataupun tidak. Terima kasih doktor. Harapnya jawapan ini dapat membantu sesiapa yang bertanyakannya. Selain itu terdapat juga soalan, apakah peratus keberkesanan pembedahan less invasive bypass? Dalam pendekatan sebarang pembedahan, yang paling utamanya, ya, saya rasa kita kalau dibandingkan dua jenis pendekatan, ya, sama ada tradisional ataupun kurang invasif, yang perkara yang paling penting adalah kedua-dua teknik itu mesti mendapat hasil yang sama. Dari segi kalau contohnya dengan cara konvensional kita nak buat 3 pintasan, maka dengan cara kurang invasif kita juga harus melakukan 3 pintasan. Dari segi itu barulah teknik baru dikatakan seakan sama dengan teknik yang lama. Cuma yang berbeza sekarang, menggunakan teknik kurang invasif, kita dapat hasil yang lebih baik dari segi kecederaan yang kurang serius. Dengan itu, penyembuhan lebih cepat, kadar komplikasi yang lebih rendah. Tapi yang pentingnya, hasil utama tujuan melakukan pembedahan mesti dapat diberikan, ditemui, dihasilkan. Kalau tidak, teknik itu tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. So dari segi itu, saya rasa kita lihat pembedahan kurang invasif ini memang adalah satu pemaharuan dan juga satu langkah ke depan ya untuk mendapatkan hasil yang sama dengan teknik lama, segala itu dan juga bersama dengan faedah yang tidak terdapat dengan cara konvensional. So itulah yang mendorong sebenarnya saya dalam sekian lama ini, saya rasa dah dekat hampir dah dekat 15 tahun ya, 20 tahun ya, untuk melakukan cara kurang invasif. Kerana itulah pendorong untuk saya supaya kita dapat hasil yang dapat menunjukkan kekuatan teknik ini. Terima kasih doktor. Salah satu penonton juga bertanya soalan ini. Dalam seminggu ini, jantung saya kadang-kala berdegup laju seperti 2 detak dalam 1 saat. Secara tiba-tiba, adakah ini biasa atau apakah yang saya boleh buat dalam keadaan ini? Kalau kita lihat dalam nadi kita adalah sebenarnya sama dengan keadaan denyupan jantung. Secara normalnya jantung kita berdenyut dalam 60 hingga 100 kali seminit. Dan kita bila diukur di nadi, jugalah itu rasanya kiraannya. So kalau biasanya cara nadi itu ataupun jantung kita berdenyut itu dia berlaku dengan seragam. Maksudnya dia ikut rentak yang sama. Jarak antara satu juntutan dengan yang kedua
dengan yang ketiga mesti sama. Ya, dia berkala. Tapi kadang-kalanya berlaku satu kelainan di mana dia tidak ragam. Maksudnya mungkin dia maksudnya tidak ragam. Dan dalam jenis denyutan jantung demikian ya, banyak sebabnya. Kalau kita bahagikan masalah ini ke dua jenis. Satu yang berbahaya, satu yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya itu di mana dia tidak ragam kerana ada satu denyutan tambahan. Ya, dan jenis itu biasanya tidak ada sebabnya, kadang-kadang datang dengan sendiri. Kadang-kadangnya berlaku akibat daripada reflux, mana asid dalam perut naik ke atas. Kerana jantung kita terletak di bahagian saluran darah, bukan saluran darah tapi saluran esophagus, maka kadang itu merangsang akibatnya terdapat nadi yang terlebih. Ataupun kadang-kadang berlakunya masalah hyperthyroidism, di mana hormon thyroid terlalu tinggi, akibatkan jantung tidak berdenyut dengan seragam. Itu jenis yang tidak mendatangkan masalah ataupun bahaya seseorang itu mati secara tiba-tiba. Tapi kalau berlanjutan juga mungkin menimbulkan masalah ya. Tapi yang jenis bahaya itu adalah mereka di mana situasi mungkin jantung telah terdapat serangan jantung. Dan tempat yang mati itu yang saya katakan yang jadi hitam itu selepas sembuh sudah jadi parut dan terkeluar cas elektrik yang tidak normal. Itu mengakibatkan jantung kita secara otomatiknya berdenyut secara tidak normal. Nah, itu kadang-kadang boleh mengakibatkan jantung terus berhenti. Nah, itu jenis yang bahaya. Nah, itu kita mesti kena pastikan. Dan cara kita kena pastikan adalah menggunakan ECG. Kadang-kadang kita gunakan Holter. Holter adalah juga ECG ya. Kita merakam denyut jantung berterusan menggunakan satu alatan yang kita pasang di badan untuk sehari, boleh sampai sebenarnya 7 hari ataupun lebih. Di mana kita dapat rekod ya, ada rekod jenis denyutan jantung. Kalau jenis yang bahaya maka kita terus harus kita rawat. Kalau tidak yang jenis yang tidak bahaya maka kita cuba dapatkan sebabnya dan kalau boleh kita kawal. So, bergantunglah apakah sebabnya denyutan demikian dan apakah itu jenis yang bahaya ataupun tidak. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih kerana telah membantu kerana telah menonton ini. Untuk mensokong IQ Medical Center, tolong like dan share video ini. Kami mempunyai satu lagi soalan. Penonton ini bertanya, hospital mana yang memberi perkhidmatan pembedahan less invasive? Dan dalam situasi ini saya rasa bukan kerana hospitalnya tapi kerana doktornya ya. Biasanya untuk mereka yang menjalankan pembedahan kurang invasif, itulah yang doktor-doktor yang biasanya lebih mudah lah. Kerana kita diajar ya dan juga berkecimpung dalam bidang ini. So kalau nak kenal pasti di hospital di mana, saya mungkin tidak ada maklumat demikian. Tapi saya tahu di mana hospital yang di IQ Medical Center ini, di mana saya melakukan praktis di sini, memang kita mengamalkan cara pembedahan demikian. Dan saya selepas seperti katakan tadi 20 tahun berkecimpung dalam bidang ini, saya tahu saya tidak akan kembalilah ke cara pembedahan lama itu kerana saya telah menjalani dua jenisnya. Dan saya tahu dari segi itu memang itulah masa ke depannya. Selanjutnya mungkin kita akan menggunakan robot, ya, itu akan mengecilkan lagi lukanya. Tapi itu adalah perkara-perkara yang harus kita lakukan latihan semula, ya, berkecimpung dalam bidang baru, terpaksa kita belajar dari orang lain dan juga kena invest lah, kena lakukan investasi dalam peralatan yang membolehkan kita lakukan pembedahan. Terima kasih doktor. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khoo kerana telah berkongsi tentang pembedahan kurang invasif. Dengan itu akhirlah live kami pada hari ini. Anda masih boleh share dan like video ini untuk mendapat peluang memenangi satu konsultasi percuma dengan Dr. David Khoo sampai esok, sampai Jumaat pukul 12 petang. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih kerana diberikan peluang untuk berkongsi pada hari ini. Sekian.